Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian tajuk berkenaan dengan fatwa Imam Ibn Taymiyah yang diterima pakai atau yang diguna pakai. Dia istilah undang-undang ni susah sikit, padahal guna pun cukup dah kan. Fatwa Ibn Taymiyah yang diguna kan, ataupun yang dipakai pun boleh juga. Tapi dah nak translate tu dia guna satu istilah diguna pakai, tak apalah. Fatwa Imam Ibn Taymiyah yang diguna pakai oleh institusi fatwa dalam negara. Baik, apa yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan ialah, dalam saat ada individu tertentu ataupun pihak-pihak yang tertentu yang cuba menyerang Imam Ibn Taymiyah ataupun yang cuba memberi image yang negatif terhadap beliau, kita pada malam ni kita cuba untuk bukan untuk bukan tujuan kita untuk berbalah, tetapi untuk kita membongkar apakah tuduhan itu satu tuduhan yang benar, yang mempunyai asas, ataupun tuduhan itu baseless, dengan melihat kepada amalan institusi fatwa. Maknanya kalau institusi fatwa dalam negara kita banyak merujuk ataupun banyak mengambil manfaat, ataupun kehidupan kita sekarang ini di Malaysia banyak mengambil manfaat daripada fatwa Imam Ibn Taymiyah, maka sudah tentu kita boleh buat kesimpulan mudah bahawa serangan-serangan itu sebenarnya mempunyai hidden agenda, mempunyai agenda yang tersembunyi, ataupun mempunyai agenda motif yang tertentu, yang penyerang itu sendiri lebih mengetahui kenapa dia membuat serangan sedemikian. Baik, maka contoh yang saya nak kongsi pada malam ini dengan tuan-tuan sekalian ialah berkenaan dengan wakaf. Wakaf. Sebab apa? Sebab wakaf ini adalah satunya dia lebih hampir dengan kehidupan kita di Pulau Pinang kan. Di Pulau Pinang, kita orang Penang ni banyak wakaf. Wakaf yang ada di Pulau Pinang antaranya banyaknya datang daripada pendatang-pendatang Arab dan juga India Muslim satu masa dahulu kan. Satu masa dahulu ada yang datang daripada pendatang daripada bangsa Arab dan juga pendatang daripada golongan mamak ataupun India Muslim, dan mereka inilah yang sebahagian besarnya mereka inilah yang banyak sumbangan dalam wakaf di Pulau Pinang. Satu. Yang kedua, di Malaysia sendiri kita lihat bahawa wakaf ni menjadi satu topik ataupun satu tajuk yang begitu penting. Sebagaimana isu ini merupakan satu isu yang besar di Pulau Pinang. Sebagaimana di Pulau Pinang, macam itulah juga di tempat-tempat lain di Malaysia. Baik. Sebab apa tuan-tuan?
Antara puncanya ialah kerana wakaf yang ada tu, kita ambil satu contoh, satu bidang tanah. Kan? Satu bidang tanah, wakaf yang ada tu tanah wakaf. Bisa bidang tanah ni tanah wakaf. Katalah 1 ekar. Kan? 1 ekar. Isu yang timbul ialah boleh ke tak boleh kita tukar dengan tanah lain, dengan maksud untuk mendapat manfaat yang lebih besar daripada wakaf berkenaan. Itu yang timbul. Baik, jikalau kita mengguna pakai mazhab rasmi dalam negara kita yang kita panggil mazhab Syafi'i, maka kesimpulan mudah sebelum kita pergi lebih detail, dia menghalang kita daripada membuat development ataupun membuat tukar ganti ataupun mencari alternatif lain kepada masalah yang timbul, sama ada di Pulau Pinang ataupun di negeri-negeri lain, malah termasuk di Johor dan sebagainya. Kita nak tunjuk pada malam ni, tuan-tuan sekalian, betapa pakar-pakar syariah, bukan sahaja pakar dalam bidang keuangan Islam, tapi institusi fatwa negeri sendiri, mana di kalangan tuan-tuan guru, ulama-ulama pada zaman itu, apabila mereka melihat persoalan wakaf ni tak dapat diselesaikan dengan menggunakan mazhab Imam Syafi'i, atau lebih tepat lagi kita sebut dengan menggunakan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Sebab kita selalu cakap nak rujuk mazhab Syafi'i kena rujuk Fathul Mu'in contohnya, kan? Kena rujuk kitab-kitab yang mengandungi qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi bila kita cuba nak pertahankan bahawa kita ni mazhab Syafi'i dan kita nak guna kitab-kitab yang mempunyai qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, kita tengok gagal untuk menyelesaikan masalah wakaf, sama ada nak guna pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan sebagainya. Akhirnya kita terpaksa mengakui bahawa institusi fatwa dalam negara kita, termasuk pakar-pakar keuangan Islam, yang mana mereka mencadangkan supaya diambil daripada pandangan di luar daripada mazhab Syafi'i. Dan yang lebih menariknya menarik bagi tuan-tuan je lah, kan? Tak menarik bagi orang lain. Menarik bagi tuan-tuan dan juga bagi saya. Bila saya tengok-tengok, alamak, kan? Yang menariknya, nama-nama yang dinakalkan itu adalah nama, antaranya yang banyak dinakalkan adalah nama Imam Ibn Taymiyah. Dan Imam Ibn Taymiyah, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, dari segi mazhab fiqahnya, mazhab fiqhnya, dia adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun kita orang Melayu panggil mazhab Hanbali, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, itu secara ringkas preamble, introduction kepada kuliah kita pada malam ni, supaya tuan-tuan nampak apa yang kita nak bincang pada malam ni. Tujuan kita bincang ni bukan kita nak bergaduh macam yang saya sebut tadi, tapi tujuannya supaya kita belajar berlapang dada. Kita jangan mudah nak tuduh orang tu begitu, orang ni begini, sedangkan kita selama ini, termasuk pihak kerajaan, termasuk kerajaan negeri, bukan saja kerajaan pusat, kerajaan negeri, dan bukan saja kerajaan negeri, anak syarikat kepada kerajaan negeri. Nanti kita akan cerita di Johor dan sebagainya, macam mana semua ni, kerajaan pusatnya, kerajaan negeri, dan anak-anak syarikat subsidiary di bawah kerajaan negeri dan sebagainya, banyak mengambil manfaat daripada fiqh mazhab Hanbali, termasuk banyak merujuk kepada apa yang dinakalkan daripada Imam Ibn Taymiyah. Jadi kita harap supaya mana-mana mufti kalau nak cakap tu, kan, mana-mana mufti kalau nak cakap tu, kalau boleh lah, kan, kita bukan nak perli siapa-siapa, tapi kalau boleh, kalau kita ni satu orang ilmuwan, satu orang yang ada ilmu, sebelum kita nak tempelak siapa-siapa, hati-hati. Sebab kita tak mau nanti orang tunjuk kat kita fatwa ni macam mana, fatwa ni macam mana, sebab ada majmuk fatwa Imam Ibn Taymiyah. Kita tak mau yang tu, nanti kita sendiri yang rasa malu dengan apa yang kita ungkapkan. Kita kena hati-hati sebagai seorang yang mengaji, termasuk kita malam ni. Bila kita nak sebut apa-apa, kita kena belajar sifat berhati-hati, fikir dulu sebelum kita bercakap. Baik, sekarang kita masuk cerita tentang masalah wakaf, supaya tuan-tuan nampak dia punya senario.
Baik, saya dah cerita tadi kepada tuan-tuan, wakaf ni katalah satu bidang tanah, kita nak wakaf untuk apa? Kan? Katalah mudah ceritanya, biasa kita orang Melayu yang kita tahu wakaf masjid lah. Kan? Kita ada satu tanah, satu bidang tanah, kita wakaf untuk masjid, ataupun untuk buat madrasah, ataupun ma'had tahfiz, asrama pelajar dan seumpamanya. Baik, maka timbul persoalan bila berlalunya masa yang panjang dan adanya pembangunan di sekeliling kawasan tersebut dan adanya pertambahan penduduk, berlaku perubahan landscape dan sebagainya, macam-macam lah masalah politiknya, ekonomi dan sebagainya, termasuk sosial dan lain-lain, maka timbullah keperluan tanah wakaf tadi boleh tak kita ganti di tempat lain. Katalah orang yang bagi wakaf tadi, dia bagi wakaf apa? Dia bagi wakaf, dia kata ni aku nak wakaf tanah ni untuk buat masjid. Tiba-tiba tanah yang dia bagi itu 100 meter, 200 meter tak jauh daripada situ ada dah masjid yang besar, kan? Yang sudah memenuhi keperluan penduduk setempat. Mana dari segi ekonominya sesuai ke tidak untuk kita memenuhi wakaf tersebut? Kita buat satu lagi masjid, tak sesuai, kan? Itu contoh-contoh mudah, tuan-tuan sekalian. Maka kalau macam tu, kalau dah ada masjid, takkan kita nak biar tanah wakaf tu tanpa dibangunkan? Rugi, kan? Tambah-tambah di Pulau Pinang. Sebab tu tuan-tuan semua lari belah sini. Kan? Malam ni siapa daripada pulau-pulau? Tak ada ke? Ada? Ada? Ni ada seorang. Ni pasal dia nak kahwin, dia semangat. Orang nak kahwin ni, habak lah, pergi mana? Mana pergi? Jadi, semua bakat lari. Daripada belah pulau, semua bakat lari. Ada yang pergi lari belah balik pulau pun lari belah sini. Pergi Kulim, pergi Sungai Petani dan sebagainya. Maka, timbul isu, boleh tak tanah wakaf tu dah sebelah dengan, dah ada dah satu tempat ni, kita jual je yang ni. Itu timbul persoalan, adakah harta yang sudah diwakafkan itu boleh atau tidak kita jual? Baik, satu kita tengok dalam Mawsu'ah Fiqh Islami, dia kata apa? Dia kata wakaf ni adalah harta yang dikeluarkan oleh satu orang Islam. Mana kita semualah, kan? Kita yang keluarkan harta tu, yang mana kita daripada kita serah harta tadi untuk Allah Ta'ala. Maknanya milik dia milik Allah, pemilik dia, owner dia adalah Allah. Maka orang tanya, habis tu semua benda ni bukan milik Allah ke? Kan? Semua ni milik Allah, kan? Semua ni milik Allah, kita sendiri pun milik Allah. Tapi bila kita cakap tentang wakaf ni, maknanya dia dah tak jadi milik kita atas dunia ni. Dia dah tak jadi milik kita. Kita nak deal dengan dia, nak jual beli dah tak boleh dah. Kan? Dia dah jadi milik agama kita, milik Allah Ta'ala. Kita dah bagi untuk agama kita, untuk Allah Ta'ala. Baik. Maka bila kita serah ownership tu, kan, pemilikan itu kepada Allah, apa jadi? Dalam Mawsu'ah ni kata apa? Dia kata oleh sebab ownership itu kita dah serah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dilarang transaksi, dealing, urusan dengan harta berkenaan. Larangan yang bentuk macam mana? Satu, tak boleh jual beli dah. Kan? Tak boleh jual beli. Maksudnya, macam kita hari ni, kalau kita tahu arwah ayah kita atau arwah mak kita dah wakaf dah tanah tu, tak kira lah wakaf apa pun, kita dah tahu dah, masa hidup dah wakaf dah. Tiba-tiba bila arwah ayah kita meninggal dunia, mak kita meninggal dunia, kita tunjuk taring dah. Kan? Kita tunjuk taring. Berlaku tak tuan-tuan benda ni? Berlaku. Tuan-tuan tanya, siapa yang duduk dekat pondok dia tahu. Tak mau sebutlah pondok mana. Kan? Nanti ada orang kata, ni pasal dia dengki ni, dia sebut pondok aku pula. Kan? Tak, kita bukan masalah dengki. Siapa yang duduk pondok, bukan semua pondok lah. Pondok tertentu, ni masalah dia. Apa masalah dia? Masalah dia tok guru zaman dulu, ataupun keluarga tok guru zaman dulu, dia orang golongan yang mukhlisin, orang yang ikhlas, maka dia nak pahala yang banyak. Maka cara nak dapat pahala yang banyak, bila dah ada pondok, wakafkan tanah. Kan? Wakaf tanah untuk pondok, untuk buat masjid pondok, untuk asrama pelajar, apa semua, kan? Untuk pejabat pondok dan sebagainya. Wakaf untuk pondok. Bila tok guru mati, ayah kita tok guru, ayah kita mati, kita mulai tunjuk taring.
Nah, kita petikai kan, kita kata mana ada surat. Kita buat lagu tu. Kan? Padahal masa ayah kita hidup, mak kita hidup, dia wakaf, kita tak petikai buat surat ke buat apa. Tapi sebab nafsu kita tu kita nak. Kan? Kita tak peduli dah. Harta tu harta milik Allah Ta'ala ke apa, kita tak peduli. Hukum halal haram, kita kata kita nak. Ni yang duk jadi sekarang ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dia tak kira lah engkau siapa. Engkau anak tok guru ke, engkau cucu tok guru ke, tapi manusia ni bila dia dah jahat, dia tak peduli. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati benda-benda yang macam ni. Jadi orang yang macam ni, walaupun dia tahu arwah ayah dia dah wakaf, dia nak jual tanah tu. Kan? Sebab duit tu orang kata duit free. Duit percuma, siapa tak mau? Kan? Kalau jual dapat 1 juta, tuan-tuan tak mau? 1 juta. Tak apa, halal haram kita kira kemudian. Kan? Setengah orang dia lagu tu. Orang macam kita ni, halal haram tu yang penting. Yang kita takut. Kan? Yang kita takut sangat benda halal haram ni. Baik. Maka haram. Kita dilarang untuk berjual beli. Tak boleh jual beli dah bila dah wakaf. Hibah. Kan? Kita buat deed of gift. Kan? Hibah kita bagi kat orang, tak boleh dah sebab dah wakaf dah. Once kita dah wakaf, tak boleh hibah dah. Mana kita dah wakaf, kita nak bagi hadiah kat anak kita, tanah tu boleh tak? Tak boleh sebab dah wakaf. Maka sidang hadirin mukminin, itu antara perkara yang ditetapkan dalam agama kita. Maka Syekh Muhammad Ali Farkus dia kata apa? Dia kata hukum asal wakaf ni, dia kata yang sifat dia yang tetap, yang lazimnya, dia kata yang manfaatnya sudah sesuai dengan wakif, dia kata tak boleh dijual dan dilarang untuk dibeli. Jual tak boleh, kita nak beli tak boleh. Mana kalau tuan-tuan tahu benda tu dah wakaf, tuan-tuan jangan nak pergi minta dengan kawan tu, aku nak beli, jangan. Baik. Dan tak boleh dilakukan sebarang transaksi. Tak boleh dengan segala transaksi yang menyebabkan hilang dia punya status wakaf dia. Transaksi boleh selagi mana kekal dia punya taraf wakaf. Tapi kalau transaksi yang kita buat tu, urusan yang kita buat tu menghilangkan taraf wakaf dia, tak boleh, dihalang. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Dia kata bahawa pada masa ni dia kata asaba Umar ardan bi Khaybar. Umar, dia kata Umar Khattab dapat satu bidang tanah di Khaybar. Kan Khaybar, sebagaimana yang kita belajar, Khaybar ni dia ada sangkut paut cerita dengan Yahudi. Yahudi. Baik. Ringkas cerita ni tuan-tuan, bila Umar dapat tanah ni, sebidang tanah di Khaybar, lalu dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar. Dia kata lam usib malan. Dia kata Umar ni bila dia dapat tanah, sebidang tanah di Khaybar, dia pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi berjumpa dengan Nabi. Bila dia pergi jumpa dengan Nabi, pasal apa Umar jumpa dengan Nabi? Sebab Umar nak minta pandangan Nabi. Umar nak tanya hal keadaan itu, dia nak tanya kepada Nabi. Bila dia jumpa dengan Nabi, dia pun tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah, aku ni, dia kata dapat satu keping tanah di Khaybar. Yang mana Umar kata aku tak pernah dapat tanah sebaik tanah macam tu. Kan? Macam kita lah. Kita nombor satu, kita tak pernah dapat tanah pun. Tiba-tiba dapat tanah. Kan? Ataupun kita biasa dapat tanah. Tapi dapat tanah hak biasa-biasa. Tiba-tiba orang nak bagi tanah hak cantik punya tepi Komtar. Contohnya lah. Kan? Biasa dapat ni dusun mana tak payah dengan tenggelamnya nak masuk ke dalam dengan jalan akses pun tak ada apa semua. Pakai 4-wheel drive boleh terbalik nak masuk ke dalam. Tiba-tiba dapat tanah runtuh. Tanah tepi Komtar. Kan? Kira A. Kan? Kira A++. Jadi Umar kata dekat Nabi, dia kata dia tak pernah dapat tanah sebaik tanah ni.
Macam mana? Kan? Maka Nabi kata dekat Umar, bila engkau mahu, dia kata Nabi kata dekat Umar, bila engkau mahu, engkau tahan tanah tersebut. Tengok. Engkau tahan tanah tersebut dan engkau sedekahkan. Kan? Engkau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan. Lalu Umar, dia sedekahkan dan dia tak jual dan dia tak wariskan dan dia tak hibah kepada orang lain. Umar Khattab. Umar mensedekahkan tanah itu untuk kegunaan fakir miskin, kaum kerabat, apa semua ni, orang yang berjihad fi sabilillah dan juga tetamu. Dan tak boleh ambil manfaat persendirian ini memang untuk diinfakkan, untuk dibelanjakan pada jalan Allah Taala. Kalau hadis ni hadis muttafaqun alaih dalam hadis Bukhari, kalau mengikut hadis Bukhari dalam Sahih Bukhari, dia kata tasaddaq bi aslihi la yuba'u walakin yunfaqu thamaru fatasaddaq bih. Maksudnya dia kata bahawa Nabi kata sedekahkan, pokoknya jangan dijual tapi boleh diinfakkan hasilnya. Maka Umar Al-Khattab melakukan, mensedekahkan sebagaimana apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nampak tak? Kalau kita tengok, kita nak banding kita dengan Umar, saya rasa saya pun tak sampai tahap tu. Tuan-tuan pun saya rasa sama dengan saya. Tak sampai tahap tu. Tuan-tuan boleh bayang dapat tanah sebelah Komtar. Tuan-tuan nak infak tanah tu, kan? Ni kalau orang di belah KL, dia tak tahu Komtar kan, dapat tanah belah KLCC. Contohnya tak? Golden Triangle, bukan Golden Triangle satu lagi, jangan salah faham kan. Jangan salah faham. Golden Triangle ni pun dia ada dua makna. Golden Triangle dari sudut ni, ada belah KL lah, Lembah Kelang apa semua tu kan, tempat ni. Jadi tuan-tuan sekalian, dapat tempat yang Golden Triangle, kata tepi KLCC ke. Kalau kita zaman sekarang agak-agak ada dah orang nak wakaf tanah lagu tu. Hang tak payah cerita lah, hang sunnah ke, hang sufi ke, hang tarikat ke, hang serban ke, kopiah ke, janggut, sunnah ke, mana tak ada. Kan? Kalau ada, mana orang tu hebat sungguh. Kan? Kalau ada orang tu hebat sungguh. Ini satu contoh kepada kita macam mana sahabat zaman dulu, dalam kes yang kita cerita malam ni tuan-tuan, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila Nabi sebut macam tu kat dia, dia pakai terus benda hak Nabi kata. Dia tak ada dah taraddud, hesitate, kan, teragak-agak, tersekat-sekat nak buat macam dah. Dia tak ada benda lagu tu. Bila Nabi kata lagu tu lah. Kan? Dia terus jadikan tanah itu untuk manfaat orang ramai. Tuan-tuan sekalian. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, harta tu daripada hadis tu apa dia? Daripada hadis tu ulama buat kesimpulan, termasuk mazhab Syafi'i, sebab Nabi kata apa? Nabi kata terang-terang, ni hadis muttafaqun alaih, dan kalau ikut lafaz Bukhari, dia kata la yuba'u. Tak boleh jual. Tak boleh. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i kata memang tak boleh jual. Dah terang dah hadis tu kata tak boleh jual. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, tapi timbul masalah. Timbul masalah. Sebagaimana yang kita tahu, hadis ni kita kena tengok dia punya konteks dia, kan, apa semua keadaan dia dan sebagainya. Dan kita nak kena banding pula nas-nas yang lain. Maka kalau kita tengok pada keadaan biasa, harta, ada ketikanya harta yang sudah diwakafkan tapi tidak boleh lagi dimanfaatkan, timbul masalah. Kan, timbul masalah. Contohnya ialah masjid yang terlalu lama. Kan, dah usang dah. Kalau kita duduk kat situ boleh runtuh contohnya. Kat Malaysia ni tak lama pun runtuh juga. Tak lama, baru bina je kan. Dah lah stadium pun runtuh, masjid pun runtuh. Kalau runtuh stadium tengah tengok konsert, yang tu naya, na'udzubillah. Kalau tengah semayang runtuh masjid, yang tu mudah-mudahan mati masa semayang ni, mudah-mudahan pahalanya sangat besar lah. Tapi tu pun kita tak maulah runtuh masjid. Maka katalah masjid tu terlalu lama, sebagaimana yang berlaku zaman kita sekarang kan.
Kadang-kadang tempat tu dah tak sesuai, ataupun bangunan sekolah tak sesuai dan sebagainya, dengan faktor persekitaran, mana perlu kita ubah dan sebagainya. Maka boleh tak kita alih tempat tu? Tanah tu orang wakaf. Orang wakaf. Boleh tak kita ambil tempat tu, bubuh tempat lain dengan sebab dah tak sesuai? Katalah wakaf tu wakaf sekolah, tapi dengan sebab pembangunan di sekeliling tu menyebabkan kita tengok pun tempat tu tak sesuai dah untuk buat sekolah. Kan? Dah tak sesuai, tidak kondusif untuk budak-budak mengaji kat situ. Hafal Quran ke apa, tapi sekeliling tak sesuai. Boleh tak kita ubah? Maka itu timbul persoalan. Maka disebut dalam Mawsu'ah Fiqh Islami, contohnya ialah dia sebut bahawa kalau harta wakaf tu rosak ataupun dari segi manfaatnya dia telah pun terhenti, maka boleh dijual, kan? Boleh dijual. Kemudian digantikan dengan yang sama waktu dengannya, yang semisal, yang sama dengan dia. Ataupun dia kata contohnya bangunan tu runtuh, hancur, ataupun tanah tu dah rosak, ataupun masjid itu dah ditinggalkan oleh penduduk. Ada tak masjid ditinggalkan oleh penduduk? Kan? Kalau negeri belah, negeri-negeri yang orang Islam ramai, macam Kelantan, Terengganu, Kedah, payahlah nak jumpa masjid yang ditinggalkan oleh penduduk. Tapi kalau negeri macam Pulau Pinang kita ni, tuan-tuan tahulah, kan? Di belah pulau tu, tak payah belah pulau, belah sini, belah Sungai Lokan ke apa, kan? Saya pergi satu hari, saya tak ingat masjid Sungai Lokan ke masjid apa. Saya pergi satu hari, keliling jemaah, keliling masjid tu semua rumah-rumah orang bukan Islam. Siapa main semayang? Kan? Siapa main semayang? Pasal apa? Sebab masjid tu, kalau tuan-tuan pergi masjid, saya tak ingat masjid apa, rasa Sungai Lokan kot. Masjid tu memang masjid lama, kan? Memang masjid lama, bukan masjid baru. Rupa-rupanya orang-orang Islam yang duduk di sekeliling tu dah jual habis dah tanah sekeliling. Tak sampai tak ada dah. Jemaah semua yang ada malam tu yang saya pergi ceramah, tuan-tuan, semua hak mai jauh-jauh. Kan? Tuan-tuan pergi belah pulau, lagilah tuan-tuan tengok. Kan? Dengan sempitnya kiri kanan orang bukan Islam. Mananya? Tok Imam pun duduk jauh, Tok Bilal pun duduk jauh, makmum lagilah, makmum hak dekat memang tak pergi dah. Kan? Makmum hak dekat rumah taman pun tak pergi. Hak sebelah dengan rumah dia. Tuan-tuan nak harap hak yang duduk jauh daripada masjid nak pergi masjid tu. Itu contoh yang berlaku. Maknanya masjid yang ditinggalkan oleh penduduk, ataupun masjid yang terlalu sempit sampai kita nak peluas pun dah tak boleh. Nak peluas pun tak boleh. Ataupun yang mempunyai faktor-faktor yang mana dari segi manfaat wakaf tu dah kurang dah. Kalau tak hilang terus pun 100% tak hilang, dah kurang dah manfaat wakaf. Maka di sinilah para ulama berbeza pendapat tentang status yang berkenaan. Baik. Antaranya tuan-tuan sekalian, antaranya ialah disebut dalam Mawsu'ah Fiqh Islami, dia kata bahawa kalau dia punya taraf wakaf tu terhenti seluruhnya, kita nak ambil kita nak menggunakan manfaat pun dah tak boleh dah dan sebagainya, dah tak boleh nak urus, dah tak sesuai dah. Dia kata, maka dia kata boleh kita jual wakaf tanah wakaf tadi ataupun bangunan tadi, dan kita ganti kerana hajat yang mendesak. Dan hasil jualan itu kita guna untuk beli tempat baru, untuk ganti tempat itu. Dan ini mazhab mana? Dan ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan salah satu pendapat daripada Imam Malik, dan dikuatkan, disokong kuat oleh Imam Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tengok. Sebab tu nak sebut dua nama ni, Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, kena tengok tempat. Kan? Kalau dengan tuan-tuan saya boleh sebut dengan confident. Saya boleh sebut dengan confident. Kalau masjid lain saya kena kan? Kalau masjid lain saya sebut gini, ada ulama yang berpendapat, tak sebut siapa dia. Dia senang lagu tu. Kalau tuan-tuan dengar ada ulama tu, makna tu yang mesti. Kan, kalau sebut nanti dia jadi terlalu sensitif. Baik, kita bagi contoh tuan-tuan. Kita bagi contoh supaya tuan-tuan nampak benda tu. Maka saya nak sebut contoh malam ni tuan-tuan ialah apa yang berlaku di Kelantan. Baik, apa yang berlaku di Kelantan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di Kelantan ni tuan-tuan,
ada satu hamba Allah. Hamba Allah ni kita kira raja lah kot. Hamba Allah yang mana nama dia almarhum Tengku Kaya Pahlawan. Almarhum Tengku Kaya Pahlawan. Siapa yang belajar bab wakaf, dia kaji bab wakaf di Malaysia, maka antara kes wakaf yang terkenal dalam tajuk ni ialah almarhum Tengku Kaya Pahlawan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab tanah dia ada di Kelantan tu, tanah yang dia ada di Kelantan 98 ekar. Hak wakaf. Bukan tanah dia wakaf. Nampak tak? Mana tanah dia ada lagi banyak lah. Kita ada berapa ekar? Kita hak bayar bulan-bulan pun sangkut. Kan? Hak bayar bulan-bulan pun sangkut. Kita nak cakap bab ni malu tuan-tuan, malulah. Orang zaman dulu dia kaya tuan-tuan. Dahlah dia kaya, hati dia pun kaya. Kan dia kaya, hati dia kaya dengan Allah Taala. Kita nak tiru perangai-perangai macam ni, kita nak tiru sifat yang bagus ni. 98 ekar. Nak tepat lagi 98 ekar 222 depa. Tu cara kira. Besar mana saya tak tahu, tuan-tuan kira sendiri. Kan? Mana lebih kurang dekat 100 ekar. Kan? 98 ekar. Tanah wakaf. Baik, timbul masalah dengan tanah wakaf dia. Bila timbul masalah, fatwa Jemaah Ulama Negeri Kelantan. Ni, fatwa Negeri Kelantan tahun 2001. Tak lama sangat. Kan? Lebih kurang 15 tahun yang lalu. Kan? Apa dia? Saya baca sikit dia punya keputusan dia. Mesyuarat Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 23 September tahun 2001 telah membincangkan hukum istibdal, ganti jadilah, hukum istibdal tanah wakaf Tengku Kaya Pahlawan. Mesyuarat telah membuat keputusan bersetuju mengeluarkan fatwa sebagaimana berikut. Tengok 2001 ni, hak 2001 dulu. Dia kata bahawa tanah-tanah wakaf almarhum Tengku Kaya Pahlawan ni, dia kata, yang tertulis dalam surat cara wakafnya tak boleh dijual. Fatwa kata tak boleh jual, tak boleh tukar ganti. Jual tak boleh, tukar ganti tak boleh dengan tanah lain, kerana dalam surat tersebut telah dengan dijelaskan maksud wakaf beliau dengan lafaz yang jelas. 80% daripada manfaat itu bagi kat keluarga dia, lagi 20%, 20% baru untuk orang ramai. Wakaf dia ni. Baik. Mesyuarat bersetuju supaya Majlis Agama Islam Kelantan mengambil langkah-langkah lain yang tidak bercanggah dengan syarak dalam usaha memajukan tanah wakaf Tengku Kaya Pahlawan dan tanah-tanah wakaf lain yang seumpamanya. Makna pada 2001 Jawatankuasa Fatwa Negeri Kelantan tak setuju. Bila tak setuju, sangkut lah. Mana kita nak develop, kita nak buat improvement dalam, bukan saja tanah wakaf dia, tanah wakaf yang lain pun tak boleh buat apa. Kan? Sebab fatwa kata macam tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita baca fatwa seterusnya. Bila buat persidangan yang diadakan, maka telah buat keputusan apa selepas tu? Untuk mengharuskan pula, lepas tu, mengharuskan jual beli dan tukar ganti harta wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas. Tak kira wakaf am ke, wakaf khas ke, tak kira. Dengan sebab keadaannya mendesak, darurat, dan keadaan darurat, atau untuk maslahah ammah, untuk maslahatan orang ramai, kan? Untuk memelihara, pasal apa? Nak pelihara maksud dan tujuan wakaf. Kalau orang tu buat wakaf dengan sebab keadaan sekarang, kita tak boleh nak develop wakaf dia, dia pun rasa frust, betul tak? Katalah dia hidup sekarang, dia tengok wakaf dia jadi macam tu, dia pun frust. Maka kita yang masih hidup ni, yang ada kuasa, kita kena buat sesuatu supaya wakaf dia dapat dibangunkan. Macam sekarang, di Penang sekarang kan, cerita hak Penang jadi sensitif lah. Tapi nak cerita secara umum kan, sebab saya tak mau sentuh secara spesifik. Cuba tuan-tuan bayang, katalah tuan-tuan wakaf tanah untuk tujuan tertentu, untuk apa ni, sekolah ke, untuk masjid ke dan sebagainya. Tiba-tiba
Sekarang ni apa? Orang bukan Islam duduk atas tanah tu. Kan? Duk meniaga. Kalau meniaga hak elok tahanlah juga. Ni meniaga benda hak tak elok. Sedangkan kita wakaf untuk masjid, untuk sekolah agama dan sebagainya. Itu masalah dia. Maka di Kelantan pun sama. Dia kata tujuan dia supaya kita dapat memelihara maksud wakaf oleh si pewakaf tu. Orang yang mewakafkan tu. Maka dia kata apa? Maka dia kata hukum yang dipilih. Tengok. Ni Kelantan ni. Kelantan ni. Selepas fatwa tahun 2001 tu kata tak boleh. Dia kata apa selepas tu? Dia kata hukum yang dipilih. Dia kata berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Macam mana tu? Kan? Dalam kitab apa? Dalam kitab Majmu' Fatawa. Dia sebut pilih hak pendapat siapa? Akhir sekali dah tak boleh nak selesai masalah, dah pening kepala ni. Akhir sekali ulama buat kesimpulan di Kelantan, ulama Kelantan ni buat kesimpulan, kita ambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, di mana Imam Ibnu Taimiyah menyandarkan pendapat dia itu kepada fiqh mazhab Hambali. Kita duk tibai orang ni Wahabi apa semua gini gitu gini, keganasan pengganasan semua. Tak malu ke tuan-tuan? Akhirnya, bukan akhirnya, dulu lagi. Ya, dulu lagi kita dah ambil manfaat daripada fatwa dia. Daripada fatwa dia. Kita duk kata dekat tu apa Imam Masjidil Haram. Macam-macam duk kata. Ni cerita lama lah. Ada satu ustaz tu dekat, orang tanya dia, "Ustaz, macam mana kita nak semayang kalau dengan imam Wahabi?" Dia kata kita mufarraqah tapi ikut imam untuk apa, ikram imam, untuk memuliakan imam, kita ikut imam tapi niat mufarraqah. Ada juga lagu tu. Maknanya apa? Ikut imam. Bila imam rokok kita rokok, bila imam i'tidal kita i'tidal sujud. Kita ikut tapi kita semayang asing. Saya kata ada juga ustaz sampai tahap tu tuan-tuan, dia punya benci dekat mazhab Hambali dengan kepada Imam Masjidil Haram dan sebagainya. Saya tak tahulah kalau begitu ekstrim. Sebab bukan semualah, tapi sebahagian daripada kita. Baik. Fatwa ni kata apa? Kita sandarkan kepada Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, di mana dia sandarkan pendapat dia itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan sebahagian fuqaha mazhab Hanafi. Jadi dia ambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah tu sendiri dia sandarkan kepada dua mazhab. Maknanya kita ni bila kita mengaji tuan-tuan, kalau kita boleh mengaji pelbagai mazhab, dia bagus sebenarnya. Dia bagus. Kita jangan halang orang ramai daripada mengaji pelbagai mazhab. Nah, ni kita selalu duduk perli orang mengaji mazhab Syafi'i pun tak habis. Dia bagi buah tu. Mengaji mazhab Syafi'i pun tak habis, nak mengaji mazhab lain. Tuan-tuan, mengaji ni memang tak habis. Tuan-tuan mengaji satu mazhab pun tak habis. Punya banyak kita ulama mazhab Syafi'i memang tak habis. Kan? Tapi tuan-tuan jangan larang orang yang nak mengaji dengan buat comparison, buat perbandingan dengan mazhab lain. Jangan halang. Sebab apa? Sebab realiti masyarakat kita hari ni, kita perlukan juga pandangan daripada mazhab lain. Buktinya yang ni. Kan? Malah Imam Ibn Taimiyah pun dia tak ambil pendapat dia sendiri, dia sandarkan kepada dua mazhab, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Baik. Fatwa ni kata apa ni? Fatwa yang di Kelantan ni tuan-tuan. Fatwa ini sebenarnya, tengok. Fatwa ni sebenarnya berlawanan dengan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Diakui. Berlawanan dengan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Bertentangan dengan mazhab Maliki. Dengan mazhab Maliki memang bertentanganlah, berbeza. Dan dengan jumhur ulama. Nampak tak? Jumhur ulama apa? Mutaqaddimin, jumhur mutaqaddimin dan jumhur mutaakhirin. Betul? Macam mana? Dah kalau engkau nak bertegas juga dengan mazhab Syafi'i, engkau nak bertegas juga dengan jumhur, pegang jumhur lah, pegang mazhab Syafi'i lah, jangan beralih. Yang harta wakaf tu biarkan dia lah. Orang tu dah mati, dah ikut dia. Nak jadi apa? Pahala dia dengan Allah Ta'ala bukan urusan kita. Kenapa kita tak ambil tindakan macam tu?
Sebab kita guna akal. Kan? Kita guna akal. Kita kata wakaf ni perlu dimanfaatkan. Kita mesti ambil tindakan. Kita tak boleh biarkan. Walaupun bertentangan dengan jumhur mutaqaddimin, jumhur mutaakhirin, bertentangan dengan mazhab Syafi'i, bertentangan dengan mazhab Maliki, tapi mau tak mau kita terpaksa mengakui bahawa fatwa Imam Ibn Taymiyah jauh ke depan. Jauh ke depan. Sehingga kita akhirnya mengalah. Benci macam mana kepada Imam Ibn Taymiyah sekalipun, kita terpaksa mengakui bahawa fatwa dia memang jauh maju ke depan. Dan itu yang saya sebut dalam forum baru ni, bahawa guru saya Dr. Daud Bakar pun sebut bahawa fatwa-fatwa dia adalah fatwa yang jangan ditinggalkan, jangan diabaikan oleh pakar keuangan Islam zaman moden. Sebab fatwa Imam Ibn Taymiyah jauh ke depan. Dalam keadaan orang terpaksa tinggal habis semua kebanyakan fatwa ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin, akhirnya manusia terpaksa tunduk kepada kehebatan yang ada kepada fatwa dia. Bukan kita taksub, tuan-tuan. Tuan-tuan mengaji dah lama kan. Kita bukan ikut semua fatwa dia. Tak. Kan? Kita tak ikut semua fatwa Imam Ibn Taymiyah. Dan sebagaimana tuan-tuan mengaji Albani lah. Kan? Tuan-tuan bukan ikut semua Albani pun. Siapa yang mengaji Syekh Syuaib Al-Arnaud pun bukan ikut Al-Arnaud semua. Tuan-tuan mengaji Al-Qaradawi, bukan ikut Al-Qaradawi semua. Kita tengok, kita nilai. Kita ada ustaz-ustaz kita yang mengajar, tuan-tuan pun boleh rujuk dengan ustaz lain lagi dan sebagainya. Kita decide, kan? Kita decide apa yang sesuai. Maka dia kata apa? Selepas meneliti, tengok dia kata, selepas meneliti dan membincangkan perbezaan dalil kedua-dua pihak, mana pihak yang bertentangan ni, yang setuju boleh jual, setuju boleh ganti wakaf tadi, dengan pihak yang kata no, tak boleh jual, tak boleh ganti. Dah timbang dua-dua ni yang saling kontradik antara satu sama lain. Maka jemaah ulama, siapa jemaah ulama ni? Mana ahli jawatankuasa fatwa, kan? Jemaah ulama yang menganggotai jawatankuasa fatwa, dia kata akhirnya bersetuju dalam beberapa hal yang boleh memberi manfaat dan maslahah ammah untuk menterjihkan dan menerima pakai pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam membuat rumusan fatwa. Nampak? Sebab tu saya bukan nak condemn Kelantan, sebab Kelantan pun negeri saya. Tapi saya, tuan-tuan sekalian, saya sedih bila saya dapat cerita kadang-kadang Dr. Rozaimi contohnya nak pergi satu-satu masjid di Kelantan minta kebenaran dengan pihak tertentu tak bagi kebenaran. Pasal apa? Sebab tuduhan-tuduhan yang ni. Tuan-tuan sekalian, kita tak boleh ada sikap taksub macam tu, tak boleh. Dan Kelantan sebenarnya ramai ustaz-ustaz dia yang ada bagus-bagus semua. Tapi yang tak bagus ni ada seorang dua je. Itu je masalah. Majoritinya saya kenal. Ini semua kawan-kawan kita belaka. Kan majoriti tu bagus. Tapi sebab ada seorang dua ni pada jawatan yang tertentu, dia kadang-kadang dia guna keputusan dia sendiri. Kan? Keputusan dia sendiri. Dia tak rujuk orang lain yang lebih pakar. Maka dia buat keputusan sendiri. Maka bila tuan-tuan tengok kepada keputusan fatwa ini, maka dikatakan bahawa dipilih pendapat Imam Ibn Taymiyah. Antara syarat yang membolehkan istibdal tanah waqaf sebagaimana yang telah dirumuskan oleh jemaah ulama hasil daripada memilih fatwa Imam Ibn Taymiyah. Sebab apa? Dia ada 3 faktor dia yang dia ambil kira. Nombor 1, syarat-syarat dia apa dia? Nombor 1, sebab-sebab darurat atau maslahah ammah bagi maksud dan tujuan wakaf itu sendiri supaya jangan disia-siakan. Jadi kita tak mau wakaf yang kita ada sekarang kita nak taksub pada mazhab sampai benda tu disia-siakan, kita tak mau. Kan? Carilah pendapat mana yang muktabar juga, yang kita tengok boleh kita ambil manfaat. Tanah-tanah wakaf tu jangan disia-siakan. Itu satu. Yang kedua, harta yang hendak dijadikan tukaran. Harta yang hendak dijadikan tukaran. Mana kita nak tukar tu, istibdal, hendaklah lebih baik daripada harta wakaf itu sendiri. Baik dari segi nilai harta, fungsi dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Tanah wakaf yang ada tu teruk dah kan.
nak buat tak boleh, kita ganti. Nak kita ganti dengan keadaan nilai apa semua hak lebih baik dengan hak ada sekarang. Kita boleh develop dia, boleh bangunkan dia, boleh buat bangunan ke apa ke, boleh dapat hasil yang banyak. Mana lebih baik? Syarat dia lebih baik. Tak boleh tukar dengan hak lebih teruk. Tu syarat istibdal. Syarat istibdal mestilah lebih baik dari segi nilai dia, fungsi dia dan semualah yang berkaitan dengan harta wakaf. Nombor 3, harta wakaf yang hendak diistibdalkan itu sudah hilang langsung potensi dia dan tak boleh dimajukan lagi. Sangkut terus. Sangkut, memang tak lepi dah. Itu syarat dia 3. Maka kesimpulan yang boleh dibuat daripada fatwa itu ialah jemaah ulama melalui perbincangan mereka telah mengambil pendekatan ijtihad tarjih dalam mengharuskan istibdal dan memajukan tanah-tanah wakaf dengan mentarjihkan pendapat Imam Ibn Taymiyah yang juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan ulama mazhab Hanafi, mengatasi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang kata engkau tak mengaji apa mazhab Syafi'i apa semua, tak, bukan masalah tak mengaji mazhab Syafi'i, masalahnya ialah kita tak boleh nak apply. Aplikasi tu tak boleh. Kan? Sebab sangkut tadi. Sebab mazhab Syafi'i dia syadid dalam masalah tanah wakaf, dia tak bagi peluang untuk kita jual. Maka mengatasi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dan pentarjihan ini dia kata dibuat berdasarkan kepada maslahah. Sebab kita tengok kepada maslahah untuk memajukan tanah wakaf berkenaan sekaligus dapat meningkatkan hasilnya untuk digunakan bagi kepentingan umum. Satu lagi contoh, yang dekat 9 kan. Baik. Kita ambil satu lagi contoh. Tuan-tuan sekalian. Satu lagi contoh. Kita nak ambil negeri mana pula? Johor, faham? Tuan-tuan ni nakal ke? Johor pula. Johor. Kita ambil Johor lah. Johor pun okey juga. Johor, tuan-tuan. Sebab apa Johor? Johor ni ialah sebagaimana tuan-tuan sedia maklum. Tuan-tuan sekalian, Johor ni dia ada satu, kita kata projek lah. Kan? Dia ada satu projek. Projek apa? Johor Corporation, JCOP. Kan? Johor Corporation. Dia benda ni tuan-tuan, dia melibatkan wakaf juga. Dia melibatkan wakaf. Baik. Bila dia melibatkan wakaf, maka wakaf sekarang ni kita panggil wakaf contemporary. Macam kita mengaji malam ni lah, fake contemporary, masalah sekarang, masalah semasa. Kan? Macam mana kita nak tengok perbahasan berdasarkan ulama sekarang dan kita compare dengan ulama dulu. Macam tu dengan wakaf. Wakaf ni tuan-tuan, dia bukan walaupun dia asalnya wakaf ni cerita klasik, cerita dulu, fake klasik, fiqh zaman dulu, tapi bila zaman sekarang kita ada masalah. Terutama Johor. Johor bila dia nak bangunkan tu, dia dengan Singapura, bersebadan dengan Singapura, dengan status Johor tu sendiri, dia mesti bangunkan. Maka bila nak bangunkan Johor dan kita masih nak pakai mazhab Syafi'i, dia sangkut. Kalau kita bertegas nak pakai qaul mu'tamad mazhab Syafi'i dalam masalah wakaf di negeri Johor, sangkut. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Pasal apa? Sebab dia melibatkan yang kita panggil wakaf contemporary. Wakaf terkini, yang semasa, yang moden. Apa dia? Antaranya wakaf tunai, cash wakaf. Macam mana wakaf tunai tu? Yang kita tahu wakaf harta immovable property, kan? Harta yang tak boleh alih. Tanah, kan? Bangunan, benda-benda yang macam tu. Ni macam mana cash ni, duit cash boleh dah kita wakaf. Kita ada RM10 nak wakaf RM10, kan? Kita ada RM100 nak wakaf RM100. Macam mana? Kan? Itu yang kita panggil wakaf contemporary. Ada sahabat saya buat PhD dalam bidang wakaf. Dia kaji apa ni, wakaf tunai, cash wakaf. Saya bila wakaf tunai, wakaf apa lagi? Wakaf sukuk. Tahu wakaf sukuk? Bond. Wakaf bond. Kok mana pula wakaf bond ni? Kan? Orang dulu wakaf apa ni, tanah. Wakaf telaga. Kan? Korek telaga, ni wakaf telaga. Ni wakaf bond pula, sukuk. Pening. Kan?
Macam mana? Kita boleh tak pakai mazhab yang tertentu. Kita nak bertegah yang tu juga. Lepas tu apa dia? Saham wakaf. Saham wakaf, wakaf saham dan sebagainya. Ni semua tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak bertegas dengan kaul mu'tamad mazhab Syafi'i, kita tak boleh bangunkan negeri Johor. Tak boleh bangunkan negeri Johor. Sebab tu kita kata bahawa sekarang ni, mau tak mau, Johor, dia nak bangunkan Johor, dia nak ada J-Corp, Johor Corporation dan sebagainya, dia terpaksa ambil fatwa Imam Ibn Taymiyah. Dia terpaksa ambil fatwa Imam mazhab Hanafi. Sebagaimana pada zaman Ottoman Empire. Kan? Wakaf tunai ni, daripada zaman mufti di Balkan lagi. Zaman di Ottoman Empire. Dan kita tengok selain daripada mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Jadi kita tak boleh nak marah dekat penceramah kalau penceramah tu menakalkan, bawa pendapat-pendapat mazhab lain. Jangan marah. Sebab kita sendiri, kita nak bangunkan negeri kita, kita pergi ambil mazhab lain. Bila penceramah datang negeri kita, bawa pendapat mazhab lain, kita marah. Tak boleh lagu tu. Oh, hang buat tak apa, aku buat tak boleh. Tak boleh gitu. Engkau sendiri ambil mazhab lain untuk bangunkan negeri engkau, maka janganlah engkau marah kalau ada ulama-ulama, ilmuwan, penceramah, ustaz dan sebagainya yang bila dia bercakap soal agama, dia pergi ambil mazhab lain. Jangan marah tuan-tuan sekalian. Baik. Johor ni tuan-tuan, dia punya bangga. Johor ni nak ceritanya tuan-tuan, dia punya bangga dengan Johor Corporation Berhad ni, J-Corp ni. Dia punya bangga, dia claim apa? Dia claim wakaf korporat ni, kena sebut betul-betul korporat, bukan keparat. Korporat. Saya pun orang Kelantan nak sebut orang payah tuan-tuan. Lidah orang Kelantan payah. Kan? Wakaf korporat ni, dia kata, dia claim lah. Kan? Dan bagi saya betul. Bagi saya dakwaan itu betul. Dia kata wakaf korporat ini, dia kata adalah yang pertama. Dia kata, tengok, yang pertama dilaksanakan oleh satu institusi perniagaan korporat di dunia. Bukan di Malaysia, bukan di Asia Tenggara, di dunia. Engkau claim, oh ni dalam dunia ni aku hak pertama kali. Tapi engkau tak malu, engkau ambil pendapat siapa tu? Engkau tak malu. Kan? Engkau ambil mazhab mana? Pendapat mana? Yang engkau duk kata macam-macam teruk, engkau kata, engkau claim engkau dah maju, boleh duduk atas persada antarabangsa, engkau nombor 1 dalam dunia. Dalam ketika engkau blacklist penceramah-penceramah tertentu, sedangkan engkau buat benda yang sama sebenarnya. Engkau buat benda yang sama. Sebagaimana engkau nak bangunkan negeri engkau, aku juga nak bangunkan masyarakat aku. Kan? Sebagaimana kita nak bangunkan kampung kita, orang lain pun nak bangunkan kampung orang lain. Bila kita nak bangunkan masyarakat kita, kita tak boleh duduk dalam satu mazhab yang sama kalau ada keperluan untuk kita ambil kira pendapat mazhab lain. Kalau Johor pun dia boleh ambil pendapat mazhab lain, janganlah disalahkan kepada pendakwah yang bila nak berdakwah kepada orang ramai, dalam usaha dia nak menangani masalah masyarakat, dia menakalkan daripada mazhab lain. Jangan tuduh yang bukan-bukan. Jangan. Tak boleh. Kan? Tahun 2000 berapa? 2000, saya tak ingat dah. Banyak dia dapat tuan-tuan. Dia punya ni 2011 ke 500 juta 2011 itu kalau saya tak silap. Apa dia, tak apalah, banyak tuan-tuan sekalian. Mana kita ni bila benda tu menguntungkan kita, kita janganlah kita janganlah memburuk-burukkan orang sedangkan kita buat benda yang sama. Sebagai dah pukul 9, sebagai kesimpulan dia tuan-tuan, sebagai kesimpulan, segala mihnah yang ada ni, segala ujian yang ada, saya nak kongsi dengan tuan-tuan apa yang Imam Ibn Taymiyah kata. Biar kita tengok dia sendiri kata apa. Dah orang kata Ibn Taymiyah ni macam-macam, kita tengok macam mana Imam Ibn Taymiyah kata dalam masalah bila orang kacau kita, orang ganggu kita, orang fitnah kita, orang buat kita macam-macam. Imam Ibn Taymiyah kata apa tuan-tuan? Dia suruh kita sabar. Dia suruh kita sabar. Nombor 1 macam mana cara dia? Dia kata ialah dengan kita meyakini bahawa Allah yang mencipta segala benda ni. Tuan-tuan ada musuh tak?
Ada kan? Musuh tuan-tuan siapa? Ada ustaz ni, nama Ustaz Z ni. Contohnya lah, contohnya. Contohnya Ustaz Z ni saya geram lah ustaz. Geram betul. Kan? Geram lah, kan? Kalau nak ikut Imam Ibn Taymiyah, dia kata yang kau tak suka kat dia tu, yang dia duk kata kat kita macam-macam tu, percayalah bahawa yang menciptakan dia adalah Allah. Yang buat, yang mengizinkan dia buat macam tu kat kita tu siapa dia? Allah. Imam Ibn Taymiyah kata, gerak-geri dia diam ke, keinginan dia tu semua melalui keizinan Allah Ta'ala. Imam Ibn Taymiyah kata, mana bila tuan-tuan ada musuh, kata tuan-tuan ahli politik yang satu lagi duk serang tuan-tuan macam-macam, ingatlah, politik tadi, ahli politik tadi, benda hak dia kata, cemuhan dia, semua tu dengan izin Allah Ta'ala, dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Maka apa, Imam Ibn Taymiyah kata, apa yang dikehendaki oleh Allah, iradah, kan? Kita belajar iradah. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sama ada benda tu kita suka atau kita tak suka, itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Hamba ni, Ibn Taymiyah kata, semuanya adalah alat. Semuanya adalah alat Allah Ta'ala. Maka dia kata, lihatlah kepada zat yang menjadikan manusia yang ganggu kamu tu. Tuan-tuan nak tengok kat orang tu, tuan geram sangat kat dia. Tapi Imam Ibn Taymiyah kata, jangan kau tengok kat orang tu, engkau tengok kepada Tuhan kepada orang tu. Dia kata, tengok kepada orang, kepada Tuhan kepada orang tu. Kalau kamu tengok kepada kelakuan buruk dia, jangan kamu tengok kelakuan buruk dia, tapi engkau tengok kepada Allah yang mengizinkan kelakuan buruk tu berlaku. Maka Ibn Taymiyah kata apa? Bila engkau tengok dengan cara macam tu, engkau akan jadi tenang. Ibn Taymiyah kata, engkau akan jadi tenang. Dia kata, sebab kita tengok kepada Allah kepada orang tu. Ini disebut dalam Jami'ul Masail. Jadi kalau engkau disakiti, diganggu, engkau tahu bahawa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang kedua, kita kena akui bahawa gangguan tu, musibah yang berlaku ni sebab tangan-tangan kita sendiri, sebab dosa kita sendiri, kan? Dalam proses dosa tadi, maka membersihkan dosa dengan datangnya musibah, kan? Kita sakit, kita diganggu, kita menghadapi malapetaka, dia berpunca daripada kesilapan kita. Maka bila kita mengetahui bahawa benda tu datang kepada kita dan dia purify, dia tazkiyah, dia bersihkan diri kita, kita redalah dengan apa yang berlaku kerana kita percaya itu akan membersihkan diri kita. Kemudian dengan sebab itu tuan-tuan, kita beristighfar bila kita menerima pelbagai cemuhan, pelbagai gangguan dan sebagainya. Ali bin Abi Talib dia kata, jangan sampai seorang hamba berharap selain kepada Tuhannya, dan jangan sampai seorang hamba khawatir kecuali kepada dosa dia. Makna kita nak harap apa-apa pun, kalau boleh kita balik kepada Allah. Kita kadang-kadang kita nak harap, engkau janganlah kacau aku. Janganlah engkau kacau aku. Dah, Ali bin Abi Talib kata, kita kalau boleh kita harap kepada Allah supaya berhentikanlah gangguan tadi. Ada lagu tu, kan? Dan dia kata kalau boleh kita bimbang ni, jangan bimbang sangat dengan gangguan, tapi kita kena bimbang dosa kita. Kena bimbang dengan dosa kita. Dan tidaklah musibah itu turun melainkan kerana dosa. Ibn Taymiyah kata, tidaklah musibah itu berlaku melainkan kerana dosa. Dan tidaklah musibah itu diangkat melainkan dengan taubat daripada kita. Jadi kita kena perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian nombor 3, tuan-tuan sekalian, kita kena ingat janji pahala daripada Allah. Nabi kena lagi teruk, kan? Sebab dia orang yang paling mulia. Maka kita nak banding dengan Nabi jauh. Maka kita kena mengharapkan pahala daripada gangguan ataupun fitnah yang orang buat kepada kita. Macam-macam orang buat. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang keempatnya ialah hendaklah kita sabar, dan kalau kita mampu maafkan itu lebih baik. Kalau boleh kita duduk diam, tak payah pedulilah dia apa semua. Kalau boleh maafkanlah. Kalau kita rasa nak kena jawab beberapa perkara untuk mengelak daripada kekeliruan, kita jawab hak mana patut. Tapi kalau boleh jangan duk layan sangat benda-benda dengki, kebencian, balas dendam dan sebagainya. Jangan duk layan sangat.
Boleh jawab sedikit, tapi yang penting kita maafkanlah. Yang kelima, kita kena bantu dia, kita sabar menghadapi gangguan. Sebab apa dia kata? Tidaklah seseorang itu memilih sikap balas dendam untuk diri dia, melainkan Allah Ta'ala tinggalkan kehinaan pada dia. Kalau kita ada niat nak balas dendam, Ibn Taymiyah kata, itu adalah kerana Allah Ta'ala memberikan kehinaan kepada kita. Maka janganlah kita ada sifat ingin membalas dendam. Kemudian yang keenam, hendaklah kita yakin bahawa balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau amalan kita bagus, maka Allah Ta'ala akan balas kita dengan balasan yang jauh lebih baik daripada itu. Jadi benda yang berlaku pada kita atas dunia, contohnya cacat, miskin, orang hina, orang tak suka dan sebagainya, tuan-tuan, ada balasan di hari akhirat. Sebagaimana dosa yang kita buat. Hari ni kita buat nyaya ke orang, hari ni kita tipu orang, hari ni kita rasuah dan sebagainya, semua tu Allah Ta'ala akan balas. Kita yakin yang tu. Akhir sekali, yang ketujuh, tuan-tuan sekalian, ialah bahawa kita hendaklah menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan baik. Jangan kita sibukkan diri kita dengan tindakan nak balas dendam. Kita ni kadang-kadang lagu itulah Facebook lah. Facebook ni memang satu problem. Orang kata kat kita, kita nak jawab ni. Kerja kita tak ada kerja lain, duk semayang pun. Kan? Imam baca punyalah sedap, tapi hati kita duk nak jawab apa dah Facebook lepas ni. Lepas bagi salam, capai terus ni handphone ni, nak jawab tu dia, nak jawab. Dah. Kita bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Jawab hak mana patut je. Masa kita hak banyak ni, tuan-tuan, sangat bernilai untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan banyak manfaat kita dapat daripada Allah Ta'ala, daripada program kita pada malam ini. Kita mengharapkan pahala yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak adalah perkara lain yang kita harapkan kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala redha kepada kita, menjauhkan kita daripada kemurkaan dia, dan mudah-mudahan kita ditempatkan dalam syurga yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.